Hello. Pull. Oh. Yeah. Woohoo! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farsyakar Muhammad Nazamli 293419 akan menerangkan bahagian pengenalan. Gangguan seksual pada masa kini telah menjadi buah mulut masyarakat di seantero dunia. Masalah gangguan seksual ini bermaksud satu diskriminasi yang akan memburukkan individu dan juga organisasi. Hal ini dikatakan sedemikian kerana masalah gangguan seksual ni akan menjadikan persekitaran kerja menjadi negatif, iaitu akan berlakunya pemusuhan, akan berlakunya penurunan produktiviti dan mengganggu kestabilan fizikal dan mental. Terdapat dua jenis gangguan seksual, iaitu komen dan gurauan yang berunsur lucah dan sentuhan bahagian anggota badan secara sengaja. Pada tahun 1974 di New York, isu gangguan seksual ini telah diberikan perhatian kerana isu ini telah dibawa oleh sekumpulan pembantu rumah yang telah mengadakan mogok dan membuat notis untuk menentang isu gangguan seksual. Mogok dan notis ini telah ditulis di New York Journal Weekly, iaitu "We think it is reasonable we should not be beaten by our mistress husband. They are being strong and may do tender woman mischief." Pada tahun 2000, terdapat sebuah organisasi yang bertindak untuk melaksanakan undang-undang gangguan seksual di Malaysia, iaitu Kumpulan Bertindak Bersama untuk Kesesamaan Gender (GEG). Pada tahun 2002, undang-undang bagi masalah gangguan seksual ini telah diluluskan oleh Ahli Dewan Negara, iaitu pada Julai 2002 dan telah diwartakan pada Mac 2023. Akta ini untuk mempertahankan mangsa-mangsa yang telah terkena gangguan seksual. Sebanyak 4 kanun keseksaan telah digubal dengan setiap daripadanya memiliki kesalahan hukuman. Sebagai contoh, kesalahan Seksyen 354. Kesalahan ini telah memperuntukkan kesalahan mencabul kehormatan manusia. Mangsa akan menerima hukuman paling berat, iaitu hukuman penjara 10 tahun dan juga sebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syakira, nombor matrik 279477. Saya akan menerangkan tentang kesan gangguan seksual kepada masyarakat, iaitu gangguan seksual ini boleh menjejaskan fizikal dan mental mangsa. Kes gangguan seksual ini dapat memberikan impak yang mendalam terhadap mangsa dari segi fizikal. Apabila gangguan seksual ini berlaku, mangsa akan terkena serangan panik kerana gangguan seksual ini berlaku secara tiba-tiba dan mengejut. Serangan panik ini berlaku secara tiba-tiba dan menyebabkan ketakutan yang dahsyat, iaitu serangan ini datang dengan gejala fizikal seperti sesak nafas, loya dan denyutan nadi yang sangat laju. Oleh itu, sesak nafas yang berlaku semasa panik mampu menyebabkan kematian sekiranya serangan panik tersebut tidak diatasi dengan baik. Mangsa juga akan mengalami perubahan fizikal badan akibat daripada kelesuan tubuh dan berat badan yang tidak menentu. Selain itu, dari segi emosi, mangsa akan berasa malu dengan masyarakat yang memandang serong kepada mereka hanya kerana masyarakat ini menganggap mereka ini seorang individu yang telah disentuh. Hal ini juga boleh menyumbang kepada mengapa mangsa memilih untuk berdiam diri dan tidak membuat laporan tentang gangguan seksual yang dihadapinya. Oleh itu, sebagai masyarakat yang prihatin, nasib mangsa perlu dibela dan diberi perhatian serta memahami perspektif mereka sebagai mangsa gangguan seksual yang tidak menyalahkan mangsa.
Assalamualaikum, saya Muhammad Aikar bin Muhammad Khairuddin. Nombor matriks ialah 293-296. Ingin menerangkan lebih lanjut berkaitan kesan gangguan seksual kepada masyarakat, iaitu ketidakpercayaan terhadap undang-undang Malaysia. Gangguan seksual berlaku di mana-mana sahaja tanpa mengira waktu, jantina dan pangkat. Isu ini berkemungkinan melibatkan mangsa yang berjantina lelaki. Walaupun lelaki dikatakan lebih berkemampuan daripada wanita, lelaki yang telah menghadapi gangguan seksual ini daripada jantina yang sama atau jantina yang berlainan mungkin akan berasa terkejut dan takut disebabkan perkara tersebut akan menjatuhkan reputasi mangsa sebagai lelaki. Perkara ini juga berlaku terhadap penjawat awam. Terdapat kes di mana penjawat awam telah melaporkan kes gangguan seksual namun tidak dipercayai disebabkan kekurangan bukti atau mungkin pelakunya merupakan seorang penjawat awam yang berpangkat tinggi. Perkara ini mungkin menyebabkan mangsa gangguan seksual takut untuk membuat laporan atau terdapat kemungkinan bukti yang telah diberi akan dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Undang-Undang Malaysia yang mengatakan sekiranya ingin melakukan tuduhan atau kes, mahkamah haruslah mempunyai bukti yang kukuh dan ia akan menunjukkan bahawa orang yang ingin dituduh itu merupakan pelaku. Sekiranya kekurangan bukti, kes mahkamah akan menjadi lemah bagi pihak mangsa untuk meneruskan tuduhan. Hal ini berkemungkinan akan menyebabkan tuduhan terhadap pelaku akan dibatalkan oleh mahkamah. Perkara ini akan menyebabkan pelaku bebas dan berkemungkinan akan melakukan gangguan seksual terhadap mangsa lain. Perkara ini memberi anggapan kepada masyarakat bahawa undang-undang Malaysia tidak membela nasib mangsa gangguan seksual sekiranya mangsa tiada pangkat atau latar belakang yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Syah bin Muhammad Adnan, nombor masjid 296033. Kali ini saya akan menyambung pembentangan kali ini dengan tajuk kesan gangguan seksual kepada negara. Kesan gangguan seksual kepada sesebuah negara ialah kejatuhan ekonomi negara. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila penjawat awam mengalami gangguan seksual di tempat kerja mereka akan merasa tidak selesa dan tidak selamat. Hal ini dikatakan kerana tingkah laku yang dibuat di tempat kerja menunjukkan betapa tidak beretikanya mereka semua itu, dan memandangkan mangsa gangguan seksual ini akan berdiam diri dan akan menahan sendiri. Ia akan mengganggu prestasi kerja mereka dan perhatian dan juga fokus mereka terhadap sebuah kerja itu akan terjejas. Sekiranya tahap prestasi mereka itu di sektor awam itu berkurangan, hal ini akan memberi impak yang besar. Ini kerana impak yang besar dalam produktiviti kerja keseluruhan mereka. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan produktiviti dan mungkin akan menjejaskan kualiti kerja dan juga etika sektor awam. Dan apabila berlaku keadaan ini boleh menyebabkan penurunan dalam produktiviti kedewatan dalam membuat proses keputusan dan penurunan dalam kualiti perkhidmatan awam yang akan diberikan kepada rakyat. Okey, sebagai contoh, laporan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Kebangsaan Suhakam pada tahun 2018 telah menonjolkan kelaziman gangguan seksual di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana di dalam laporan ini ia mendedahkan bahawa gangguan seksual ini memberi implikasi besar dalam kewangan kepada negara. Laporan itu menunjukkan gangguan seksual merugikan ekonomi negara Malaysia kira-kira sebanyak RM1.5 bilion yang setahun, yang bersamaan dengan 0.2% daripada keluaran negara kasar KDNK. Kos ini menggambarkan perbelanjaan yang ditanggung oleh individu, perniagaan ataupun agensi-agensi kerajaan dalam mengenangi kes gangguan seksual ini daripada terus berlaku.
Baiklah, terima kasih kepada Ihsan. Jadi saya akan sambung kepada kesan gangguan seksual kepada negara. Kesan kedua gangguan seksual kepada negara ialah merosakkan reputasi negara. Gangguan seksual ni dia banyak berlaku dalam sektor awam, malah dia juga melibatkan sektor swasta juga. Jadi, gangguan seksual ni dia akan memberi satu ancaman yang serius bukan sahaja kepada individu, malah dia akan memberi kepada negara juga, memberi impak kepada negara. Misalnya, kejadian skandal melibatkan seorang individu yang berpengaruh akan memberikan impak yang negatif kepada negara. Apabila individu berpengaruh itu terlibat dalam kejadian gangguan seksual, ia sudah tentulah akan memperlihatkan sisi yang buruk bahawa pemimpin di negara ini adalah pemimpin yang tidak berkredibiliti, berintegriti dan seorang yang tidak patuh pada prinsip etika. Sebagai contoh, saya boleh ambil pada Januari tahun 2022, seorang ahli Dewan Undangan Negeri ADUN di Serdili, iaitu Rasman Ilmanj, terlibat dalam kes gangguan seksual apabila beliau didakwa oleh seorang wanita. Kejadian ini jelas menunjukkan bahawa tindakan ADUN itu akan memperlihatkan sisi buruk bahawa memperlihatkan sisi buruk dirinya sebagai seorang pemimpin yang akan juga memberi pengaruh kepada peringkat antarabangsa bahawa di Malaysia terdapat pemimpin yang tidak patuh prinsip etika dan ia juga akan menjejaskan reputasi negara. Baiklah, sebenarnya data dari kajian yang dijalankan oleh Ipsos pada tahun 2022 juga menunjukkan bahawa Malaysia ini menghadapi masalah yang serius berkaitan gangguan seksual. Apabila sebanyak 35% gangguan seksual yang berlaku di negara ini, dan angka ini ataupun peratusan ini dia telah melebihi purata global country average, iaitu sebanyak 29%. Baiklah, ini bermakna negara kita menghadapi sesuatu yang serius apabila gangguan seksual ini berlaku di negara ini. Maksudnya negara Malaysia akan berada di tahap yang sangat membimbangkan lah dan akan menjejaskan imej negara itu sendiri. Selain itu, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak di 11 Bukit Aman, ACP Puan Siti Kamsiah Hassan juga mengesahkan bahawa peningkatan jumlah kes gangguan seksual ni dia bertambah sehingga berterusan lah dari tahun ke tahun. Rekod mencatatkan dalam tempoh 4 tahun sahaja, dia telah mencatatkan kes sebanyak 11,914 kes. Ini juga telah menunjukkan bahawa gangguan seksual ini akan mempengaruhi imej negara. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada presenter yang seterusnya. Hai, nama saya Abdul Muhammad Azam bin Zulkifli, nombor matrik 255259. Jadi dalam mengatasi gangguan seksual dan membina masyarakat yang lebih adil dan selamat, terdapat beberapa cadangan penyelesaian yang boleh digunakan. Pertama, melalui penggalakan kesesamaan gender. Penggalakan kesesamaan gender memainkan peranan penting dalam memperjuangkan hak wanita, memerangi diskriminasi dan mempengaruhi pembuatan keputusan yang lebih sensitif terhadap gangguan seksual. Dengan meningkatkan penyertaan wanita dalam politik, kepimpinan dan sektor pekerjaan, dasar dan undang-undang yang tegas terhadap pelaku gangguan seksual boleh dihasilkan. Wanita juga boleh melindungi diri mereka melalui pendidikan dan kesedaran tentang hak mereka. Kedua, melalui pendidikan seksualitis komprehensif. Pendidikan seksualitis komprehensif merupakan strategi penting dalam mengatasi gangguan seksual. Pendekatan ini harus melibatkan sekolah dan keluarga dengan peranan aktif ibu bapa dalam penyediaan pendidikan seksualitis kepada anak-anak mereka. Pendidikan seksualitis yang menyeluruh mesti meliputi aspek rohani, emosi dan kognitif. Ini juga memberi perhatian kepada nilai budaya, prinsip moral dan integriti. Pendidikan seksualitis bukan sahaja terhad kepada kanak-kanak tetapi juga terpakai kepada semua golongan. Dengan pendekatan kepada pembaharuan pemahaman apabila kita meningkat dewasa, dengan pelaksanaan pendidikan seksualitis menyeluruh yang melibatkan rumah dan sekolah, ia dijangka dapat mewujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bertanggungjawab untuk seksualiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Siti Hajar binti Ahmad Shah dengan nombor matriks 276916 akan menerangkan mengenai cadangan penyelesaian yang dapat menambah baik atau mengurangkan pelakuan tidak beretika berdasarkan kes yang dibincangkan, iaitu dari segi dasar mekanisme pelaporan yang jelas serta penilaian teratur dan penambahbaikan yang berterusan. Dasar dan mekanisme pelaporan yang jelas adalah penting dalam menangani gangguan seksual dengan berkesan. Dasar yang jelas mentakdirkan apa yang menjadi gangguan seksual tidak meninggalkan ruang untuk kesamaran. Ia merangkumi bentuk gangguan lisan, fizikal dan juga visual, menetapkan sempadan dan menunjukkan kepada individu tingkah laku yang tidak sesuai dan tidak boleh diterima.
Dengan menggariskan sempadan ini dengan jelas, dasar membantu mencegah dan juga menghalang pesalah yang berpotensi daripada terlibat dalam kelakuan yang tidak beretika. Antara langkah bagi dasar dan mekanisme pelaporan yang jelas termasuklah mengenal pasti pelbagai saluran pelaporan seperti penyelia jabatan sumber manusia atau kaki tangan yang telah ditetapkan. Prosedur hendaklah boleh diakses, mudah dan menggalakkan pelaporan segera. Dasar harus mentakrifkan gangguan seksual dengan jelas, menyediakan prosedur yang terperinci dan juga menekankan kerahsiaan proses tersebut. Kaki tangan juga digalakkan untuk melaporkan insiden kepada penyelia terdekat mereka, sumber manusia atau pegawai pencegahan gangguan yang telah ditetapkan. Perbadanan juga perlu mewujudkan talian hotline pemberi maklumat untuk pelaporan tanpa nama. Selain itu juga, jaminan harus diberikan kepada mangsa dan saksi bahawa identiti mereka akan dilindungi dan langkah-langkah akan diambil untuk mencegah tindakan balas. Dalam keseluruhannya, dasar dan mekanisme pelaporan yang jelas adalah penting dalam menangani gangguan seksual dengan berkesan. Samping itu juga, penilaian yang kerap dan penambahbaikan berterusan memainkan peranan penting dalam menangani kelakuan tidak beretika yang berkaitan dengan gangguan seksual secara berkesan. Dengan menjalankan penilaian menyeluruh dan melaksanakan perubahan yang diperlukan, organisasi dan institusi boleh memastikan dasar dan juga amalan mereka kekal relevan dan berkesan dalam mencegah dan menangani gangguan seksual. Langkah yang dapat dilaksanakan adalah termasuk dengan menjalankan penilaian menyeluruh dan juga melaksanakan perubahan yang diperlukan. Penilaian yang kerap dan juga penambahbaikan berterusan memainkan peranan penting dalam menangani kelakuan tidak beretika yang berkaitan dengan gangguan seksual secara berkesan. Dengan menjalankan penilaian menyeluruh dan juga melaksanakan perubahan yang diperlukan, organisasi dan institusi boleh memastikan dasar dan juga amalan mereka kekal, relevan dan berkesan dalam mencegah dan juga menangani gangguan seksual. Selain itu juga, proses penilaian teratur dan penambahbaikan yang berterusan ini membolehkan penciptaan persekitaran yang lebih selamat dan lebih inklusif, memupuk budaya, menghormati dan mencegah gangguan seksual. Penilaian berkala dan penambahbaikan berterusan adalah komponen penting dalam menangani kelakuan tidak beretika berkaitan juga dengan gangguan seksual. Tindakan ini boleh dibuat dengan mengumpul data secara sistematik, menganalisis penemuan dan mendapatkan maklum balas. Organisasi boleh mengenal pasti jurang, memperhalusi dasar dan prosedur serta melaksanakan intervensi yang disasarkan. Melalui penilaian berterusan dan usaha penambahbaikan, organisasi boleh menunjukkan komitmen mereka untuk menangani tingkah laku yang tidak beretika dan juga mempromosikan persekitaran yang lebih positif dan bebas gangguan. Baiklah, pada bahagian 4.0, isu berkaitan dengan keputusan yang telah dibuat oleh pihak berkuasa. Kumpulan kami memilih isu seorang penjawat awam ataupun pegawai penjara telah melakukan satu aman seksual terhadap seorang gadis berumur 15 tahun. Beliau telah melakukan dua jenis aman seksual yang telah disabitkan oleh dua pertuduhan. Pada Januari tahun 2022, kes ini berlaku. Pembicaraan kes ini berlangsung di Mahkamah Seksyen Tawau yang melibatkan kes pendakwaan yang dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Suhaimi Suryang, manakala tertuduh diwakili oleh peguam bela iaitu AG Amli Nauraufe, AG Nohin, dan pembicaraan ini telah berlangsung di Mahkamah Seksyen Tawau. Keputusan telah dibuat oleh hakim iaitu Hakim Awang Krisnada Awang Mahmud. Dia telah menjatuhkan hukuman terhadap pesalah iaitu berumur 46 tahun. Beliau telah disabitkan dua pertuduhan dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun dan sebatan sebanyak 6 sebatan. Baiklah, hukuman ini bersesuaian dengan Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017-Akta 792. Maka dengan itu, kita boleh lihat bahawa sistem perundangan Malaysia akan berada di reputasi yang adil dan memperlihatkan bahawa masyarakat akan sentiasa mendukung apa-apa keputusan yang telah dibuat oleh hakim kerana percaya dengan
kejujuran atau integriti yang telah dilakukan oleh hakim tersebut. Jadi pada akhir ini saya akan tunjukkan sebagai video bukti lah kes ini berlangsung di Sabah. Seorang penjawat awam dihukum penjara 10 tahun dan 6 sebatan selepas mengaku bersalah atas 2 tuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang remaja perempuan tahun lalu. Tertuduh Marino Majabin, 46 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Mahkamah Session Tawau Awang Krisnada Awang Mahmud. Dalam kedua-dua pertuduhan, tertuduh melakukan kesalahan itu jam 3.30 pagi 12 Januari tahun lalu di dalam tandas perumahan kuartus penjara Jalan Air Panas, Taman Ehsan Tawau. Hakim memutuskan hukuman penjara dijalankan serentak manakala hukuman sebat dijalankan secara berasingan. Mahkamah turut menerima rayuan penangguhan hukuman terhadap tertuduh. Kesimpulannya, gangguan seksual semakin menjadi-jadi dalam masyarakat masa kini dan mempengaruhi pelbagai aspek terutamanya dalam sektor awam. Isu ini menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap keadilan dan perlindungan mangsa yang mengalami gangguan seksual ini. Selain itu, gangguan seksual boleh menyebabkan trauma dan masalah mental yang kepada mangsa dan gangguan seksual dan juga meningkatkan risiko masalah kesihatan mental seperti kemurungan dan boleh membawa kepada kes bunuh diri. Di peringkat nasional iaitu negara, gangguan seksual boleh merosakkan reputasi negara dan memberi kesan negatif kepada ekonomi. Untuk mengatasi masalah gangguan seksual dalam masyarakat kita adalah penting bagi masyarakat untuk mewujudkan persekitaran yang selamat, hormat menghormati dan bebas daripada gangguan seksual.